Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baqiya surah Anfal. Baqi surah Anfal. Muka surat 185. Ayat 67. Alhamdulillah, hadirin hadirat. Baqi surah Anfal tentang peperangan Badar. Ini bahagian akhir. Selepas selesai berkenaan dengan ghanimah, berkenaan dengan Anfal, di antara sebahagian daripada ghanimah adalah tawanan berkenaan dengan tawanan perang. Ini pun berkait dengan ghanaim juga, berkenaan dengan Anfal juga. Jadi Nabi SAW telah mesyuarat dengan para sahabat berkenaan bagaimana nak buat dengan tawanan perang. 70 orang kepala-kepala penentu utama Mekah yang ditawai oleh para sahabat. 70 orang telah mati. Kepala-kepala utama tu mati dalam perang. Abu Jahal, siapa ni? Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf. Semua tu mati dalam Badar. Dan 70 orang lagi ditawan. Jadi Nabi tanya pada sahabat, bagaimana nak buat? Jadi ni, surah ni tu sebagai panduan. Jadi secara umumnya ghanimah ni halal untuk Nabi dan juga untuk orang Islam. Jadi maka majoriti para sahabat, masuk Abu Bakar radhiyallahu anhu, cadai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita ambil tebusan. Sebab mereka ni anak beranak kita juga. Dan kalau kita ambil tebusan dengan duit tu, dengan harta tu, kita dapat kuatkan orang Islam di Madinah ni. Dan mudah-mudahan Allah Taala bagi hidayah pada mereka. Ini fikir Abu Bakar. Dan ini majoriti para sahabat. Jadi Nabi tanya Sayyidina Umar, jadi jawapan Sayyidina Umar berbeza. Sayyidina Umar bagi tahu, Rasulullah, saya fikir mereka-mereka ni kepala utama yang menentang kita di Mekah ni. Jadi mereka semua ni kita bunuh semua. Jadi Sayyidina Umar cadai, setiap orang daripada kita ni Sayyidina Ali akan bunuh aku akan bunuh. Mana di kalangan keluarga-keluarga utama ni. Jadi setiap orang daripada kabilah dia tu bunuh. Itu pandangan Sayyidina Umar, Sa'ad bin Mu'az, dan juga Abdullah bin Rawahah. Dia pun orang sahabat lagi. Dia kalangan Ansar dengan Aus dan Khazraj. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidina Umar, ni hadis ni dalam Muslim, Sayyidina Umar sendiri meriwayatkan, bagi tahu. Dan Nabi condong pada pandangan Abu Bakar dan majoriti para sahabat lain. Ni para sahabat lain kita kena ni ahli Badar belakang. Ahli Badar. Jadi Nabi terima tebus setiap orang dibayar 4,000. Ditebus. Jadi Allah Taala turun ayat tegur Nabi. Di ayat ni dipanggil ayat hitam. Allah SWT tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegur Nabi berkenaan dengan tawanan perang ahli Badar. Jadi Allah bagi tahu makan yang nabiyin, tidak patut bagi seorang nabi. Allah Taala bagi tahu bagi mana-mana nabi an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard. Tidak patut bagi mana-mana nabi. Allah Taala bagi tahu dalam keadaan begini, dia buat keputusan untuk tawan musuh dia, sehingga yuskina fil ard, sehingga dia telah bunuh begitu ramai sekali musuhnya, sehingga timbul ketakutan dalam musuh dia untuk menentang. Jadi Allah SWT bagi panduan pada Nabi, daripada para sahabat, daripada kita, sebelum terima untuk tawar musuh ni, dia kena ada satu tahap keadaan yang menyebabkan, kerana berperang dengan orang Islam ni, satu tahap ni menyebabkan orang lain jadi perit, jadi takut. Kalau perkara tu tak timbul lagi, tidak timbul dalam hati orang yang menentang Allah, menentang Rasul ni, takut, tak gerung dengan Islam ni, maka pilihan untuk tebus tawanan ni itu tidak sesuai. Sebab dalam Quran ni ada ayat, sebab tu kita tengok ni ayat di Badar. Kita akan baca surah Muhammad, surah kita juga, surah perang selepas Hawamin ni. Dalam itu Allah Taala bagi pilihan, imma fidaan, imma manna au fidaan. Tak berkenaan dengan tawan Allah Taala bagi, sama ada kamu nak
nak apa dia, nak bebas pun tak. Semua ada kamu nak bebas ke, ataupun kamu nak suruh nak minta daripada mereka tebusan, ataupun nak jadikan mereka sebagai hamba. Ni diberi pilihan, ni asas. Tapi itu bila keadaan Islam itu sudah tinggi dah, sudah maklum dah, sudah Islam sudah ditakuti, digeruni, sudah ada kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Tapi ketika Islam lemah seperti mana sekarang ni di Madinah ni, di mana keadaan Nabi dan para sahabat ni, dan kalau terima tebusan ini tidak menguatkan Islam. Ini ada unsur lain yang Allah Taala tegur, turidu na'radat dunya, yang mana maksud sebenarnya kamu nak dunia, kamu tak sabar. Maknanya hadirat muslim semua ni, ayat ni bagi panduan pada Nabi daripada para sahabat, pada kita. Keputusan mesyuarat agama-agama sebenarnya kena niat untuk agama ada depan. Keputusan ni agama ada depan. Adakah keputusan kita ni menyebabkan agama naik? Bukan keadaan kita, bukan penderitaan kita, bukan kesusahan kita. Kita tu orang Islam, kita tu da'i. Kalau individu da'i, tengok ni panduan ni usul nubuah ni. Allah Taala turun ayat, Allah Taala turun ayat bagi panduan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ayat ni tidak ada kaitan ada musuh-musuh Islam ni guna ayat ni lah. Ya tak? Ini cara Allah SWT ajar, Islam ajar nak buat pada tawanan. Dia kata ni bukan tawanan biasa ni. Ini kepala-kepala utama ni. Kalau dalam istilah peperangan semasa sekarang zaman kita ni, dia panggil apa ni? Bukan tawanan masyarakat ni. Ini kepala-kepala panglima penentang perancangan utama untuk bunuh ni. Hak ni dalam mana-mana peperangan pun, hak ni kena bunuh ni. Hak ni sepakat dah ni. Islam aja tanazul. Islam tak tengok pada istilah peperangan tu. Islam tengok keadaan kedudukan Islam tu lagu mana. Kalau Islam ni kuat kedudukan dia, hatta kepala-kepala tu diberi pilihan, sama ada nak maaf ataupun nak tebus ataupun jadikan hamba. Ini Allah Taala nak bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala bagi tahu, tengok Allah Taala guna ayat ni yang menyebabkan orang takut nak baca di barat-barat ni. Ayat ni orang talih main kan ni. Hatta yuskina fil ar ni, perkata yuskin ni sebelum kamu nak terima, hatta dalam surah Muhammad pun dan Allah SWT pun kata ni juga, sebelum kamu nak terima tebusan, sebelum kamu nak bebaskan, sebelum kamu nak jadikan hamba ni, kamu kena pastikan berperang dengan orang Islam ni, kita kena balas orang yang menentang kita ni, sehingga kita akan bunuh begitu ramai dia, biar dia pergi. Kena ada unsur tu. Dia kena faham akibat perang dengan Allah ni. Tak. Maka Allah SWT bagi panduan, kita kena balas dia habis-habis dalam peperangan tu. Sebelum kita buat keputusan nak tebuh dia. Mana sepatutnya masa dia lemah, masa dah je kan, bukan igak ni, pakai bunuh lah masa tu. Dah tu igak, bunuh belakang sepatutnya kita kan. Supaya musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah ni bukan setakat apa dia, supaya timbul kan kegerunan, ketakutan. Ini masuk akibat menentang Allah dan Rasul. Dan Allah Taala nak guna orang Islam. Dan ni cara Allah SWT ajar. Allah SWT ajar. Dan Allah Taala tegur Nabi, kamu tak sabar dah nak dunia dah. Alasan semata-mata nak apa dia? Nak kuatkan ekonomi. Ini tak ada. Tak ada dah. Sebenarnya keadaan orang Islam teruk dari sudut ekonomi ni. Tapi Allah Taala tegur. Allah Taala kata turidu na'radat dunya, kamu nak dunia. Tentang dunia ni, tentang rezeki ni, Allah Taala sudah jamin dah. Kamu kena fokus satu kepada bagaimana agama tu, perintah Allah SWT, kedudukan agama tu lebih penting daripada kesusahan kamu, daripada penderitaan kamu. Kamu kena sabar. Jangan buat alasan. Tak. Jangan buat alasan. Hatta kan asal Abu Bakar, semoga Allah Taala bagi hidayah pada mereka. Semoga mudah-mudahan ya Rasulullah, kita maafkan mereka dan kita tebus mereka, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Allah Taala tak kena. Allah Taala kena dengan pendapat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, pendapat Sa'ad bin Mu'adz, pendapat Abdullah bin Rawah. Kesok kan bila Sayyidina pergi jumpa Nabi, tengok Nabi duduk menangis dengan Abu Bakar. Sayyidina Umar tanya Rasulullah, apa yang menyebabkan tuan menangis? Nabi bagi tahu, Allah SWT telah turun ayat, telah tegur aku. Turun ayat ni. Nabi bagi tahu, kalaulah Allah Taala buat keputusan untuk azab kami, dia kata tidak ada yang selamat melainkan kamu, Sayyidina Umar.
Ini bagi itab Allah SWT. Wallahu yuridul akhirah. Allah SWT dekat Allah nak kamu akhirat. Nak akhirat. Dia tengok wallahu aziz. Tengok Allah bagi tahu. Dia aziz, dia boleh. Dia boleh hapuskan orang kafir tu. Dia boleh hapuskan pembesar Mekah tu. Dia telah hantar malaikat-malaikat dia sebenarnya. Tapi Allah Taala nak tengok sebagai ujian. Sebagai ujian. Dia Allah Hakim. Bahawa Allah Taala waktu saya lagu ni. Allah Hakim. Ni kita kena faham. Sebab tu agama ni bukan perasaan kita, bukan rasa kita. Hatta bukan rasa Abu Bakar, hatta bukan rasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta bukan rasa semua ahli Badar. Tengok panduan ayat ni. Nabi menangis ya? Nabi menangis, Abu Bakar menangis. Kena dengan ayat. Mana Allah Taala suka gapo dia? Pandangnya daripada Sayyidina Umar lagi. Pandangnya daripada Sayyidina Umar lagi. Allah Taala bagi laula kitabun minallah. Kalaulah tidak akan keputusan yang telah Allah Taala buat. Keputusan gapo dia? Ghanimah ni halal untuk kamu. Dia secara umum telah diberitahu, secara umum, tidak didetailkan. Allah Taala biar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam buat keputusan. Ataupun Ibnu Abbas bagi tahu, kalaulah tidak kerana keputusan telah dibuat bahawa ahlu Badar yang semua diampunkan. Dua boleh. Lamassakum fima akhadhtum adzabun. Nasya kamu pasti akan ditimpa azab kerana apa yang telah kamu ambil itu. Keputusan yang telah kamu buat itu untuk ambil tebusan itu. Pasti kamu akan ditimpa azab yang besar, yang besar. Allah bagi kita azabun azim. Lepas tu Allah Taala maafkan. Fakulu mimma ghanimtum. Sekarang makanlah. Mimma ghanimtum, apa yang kamu ambil, apa yang kamu ambil daripada harta ghanimah. Halalan thayyibah. Allah Taala bagi tahu. Sebab tu dia jadi ghanimah ni tidak dihalalkan pada mana-mana nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dihalalkan kepada mana-mana umat. Dalam hadis sahabat Nabi bagi tahu, dihalalkan kepada aku. Dihalalkan kepada umat ni ghanimah. Dia Allah Taala panggil kamu halalan thayyibah. Harta halalan thayyibah. Sebab harta ghanimah, harta kafir sebenarnya tu harta milik Allah kan. Guna tanpa gapo dia? Tanpa gapo dia? Tanpa redha daripada Allah SWT. Sekarang dia ambil dengan syariat jihad kan. Jadi bukan dengan pahal ayat ni kan, dengan konsep tu kan, boleh ambil harta orang kafir. Tak tahulah. Kalau dulu tak pergi supermarket kan, dak orang Cina kan, orang kafir tak apa ambil. Tu silap kan. Tu kafir pula dia ada dua, kafir zimmi, kafir harbi. Tak. Tu silap kan. Sini ni bila dalam peperangan ni, tak. Ambil pun dengan syariat jihad lah, dengan syariat jihad. Allah Taala bagi tahu makanlah sebab harta ghanimah ni halalan thayyibah. Molek ni terbaik. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kata bagi tahu pada orang yang mana kena tawar tu, yang ada pada tangan-tangan orang Islam. Kata pada mereka, ni dakwah ni. Tengok tetap gapo dia? Dakwah maksud, jihad maksud, perjuangan tidak ditinggalkan. Bagi tahu kepada orang yang mana ada pada tangan-tangan kamu berkenaan dengan tawanan ni. Kata gapo dah? Ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khair. Kalau Allah SWT ya'lamillah, kalau Allah SWT tahu, bukan tahu, Allah Taala Maha mengetahui. Sini ni bahasa gapo dia? Bahasa nak bagi tahu pada kepada orang Mekah ni yang kena tawar tu. Dalam ni kan besar-besar Suhaib bin Amar. Kalau Allah SWT tahu pada hati kamu ni ada kebaikan, pasti Allah SWT akan bagi pada kamu khairan. Apa khairan ni? Islam yang lebih baik daripada apa yang dia ambil daripada kamu. Dan semoga Allah Taala ampunkan kamu. Yang ini diberitahu. Mana ayat ni para sahabat diminta layan tawanan perang ni dengan gapo dia? Bukan setakat dengan gapo? Dengan dakwah, dengan bagi tahu tentang hakikat Islam. Apatah lagi bila sabit daripada hadis Nabi bagi tahu kan, selepas tu kan Nabi kata apa dia? Layanlah tawanan kamu dengan baik. Dengan baik. Tawanan itu dilayan dengan baik. Dalam peperangan Allah SWT suruh kita agresif. Orang menentang kan, kalau dah tu bukan bunuh lalu pada musuh. Tapi bila jadi tawanan, ini konsep tawanan. Kena bagi tahu tentang Islam, kena ajak mereka pada Islam. Dia kena layan dengan molek. Dalam hadis kan Nabi pesan supaya tawanan itu dilayan dengan molek. Jadi sahabat masa tu makanan dia tambah dengan roti ya. Jadi mahal pada ketika itu roti. Tamar ni kita maklumlah, orang Madinah ni memang ya kan. Jadi tamar ni ada semua, roti jari-jari ada. Jadi tengok bagaimana sahabat-sahabat muamalah ni layan 70 orang ni. Jadi bila Nabi ucap begitu ya,
Tak turun ayat dalam surah ni kan, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa rasul istajibu lillahi war rasul lima yuhyikum kan. Ini telah bagi kesan pada para sahabat. Jadi mereka ni mereka makan tamar roti bagi pada tawanan. Bayar ni muamalah. Ini bukan dengan makanan kan. Kita tahu makanan ni benda sensitif. Tak dalam keadaan begitu pun. Jadi ni ahli-ahli bandar, tawanan-tawanan yang kena tawan ni, mereka dilayan, diberi roti. Para sahabat hanya makan tamar sebab pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sampai bagi makan begitu, layan yang gitu. Dan ni dakwah yang diberitahu pada mereka. Diberitahu pada mereka. Kalau kamu dalam hati kamu di sisi Allah ada kebaikan ni, pasti Allah Taala akan bagi pada kamu kebaikan yang lebih besar lagi, iaitu Islam, daripada apa yang diambil daripada kamu, harta-harta tebusan tu. Dan semoga Allah Taala ampunkan kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Tapi wa in yuridu khiyanataka, tapi sekiranya ni Allah Taala bagi tahu pada Nabi daripada para sahabat, jangan takut lepas. Dah keputusan telah dibuat dah. Maka Allah Taala bagi panduan. Kalau dia ditebus, dia bebas semula, kalau dia buat perancangan untuk menentang Islam lagu mana? Jangan takut. Tengok. Islam berani. Wa in yuridu khiyanataka. Sekiranya mereka nak khianat. Lepas ni nak mari serai pula. Dan mereka serai pula di Uhud. Orang yang sama juga. Faqad khanullaha min, sesungguhnya mereka telah khianat dah sebelum ni pun. Sebelum di badan min qabl sebelum ni pun. Fa amkana mim, lalu mereka telah ditangkap pun. Mereka telah dihina. Wallahu alimun hakim, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Kemudian ayat seterusnya khitab pada orang Islam, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Dan ini sifat orang mukmin yang Allah Taala nak. Sesungguhnya orang yang beriman, berhijrah, dia berjual di jalan Allah dengan harta mereka, dengan diri mereka di jalan Allah. Dia juga walladzina aw wa nasaru. Dia orang yang mana bagi pertolongan, hijrah dan nusrah. Satu golongan orang mukmin ni yang beriman ni, satu hijrah. Dia berjual di jalan Allah dengan harta mereka, dengan diri mereka. Ini jalan Islam, ini jalan Allah. Bukan dengan harta saja. Harta dan diri. Dia walladzina aw wa nasaru. Dia orang yang mana bagi bantuan. Yang bantu, yang tolong. Ulaika ba'dhum awliya. Itulah orang yang mana sebahagian mereka wala pada sebahagian yang lain, mana saling bantu membantu. Walladzina amanu wa lam yuhajiru. Adapun orang mana beriman yang berada di Mekah, walam yuhajir, yang tidak berhijrah, malakum min walayatihim min syai' hatta dia tidak ada bagi kamu daripada mereka sikit pun. Tak, apa dia? Min walayatihim min syai'. Tidak ada bagi kamu daripada mereka ataupun kepada mereka sifat wilayah, sifat perlindungan itu. Tak ada sedikit pun. Sehinggalah dia hijrah. Ya, hijrah. Ini isyarat ke apa ni? Ahli Badar, sebahagian ahli Badar orang Islam. Hatta Abbas masa ni, Abbas radhiyallahu anhu termasuk tawanan. Dan kita tahu Abbas kan Islam. Abbas kan Islam di Mekah, tapi tidak hijrah. Tidak hijrah. Jadi bila Abbas pun kena tebus juga 4,000 dirham, maka Abbas tak puas hati pergi jumpa Nabi kan. Pergi jumpa Nabi. Ya Allah, kamu tahu ke aku Islam? Tak, kamu tahu. Maka Nabi bagi tahu, kenapa tidak hijrah? Sebab tak hijrah. Tak hijrah. Jadi Abbas tak boleh kata apa. Jadi oleh kerana Abbas tidak hijrah, maka hukum Abbas ni macam hukum orang kafir. Hukum orang Islam yang berada di negeri orang kafir yang menentang Islam. Hukum orang kafir, hukum orang Islam yang duduk di negeri orang kafir, negeri itu menentang agama, perang dengan negara Islam. Hukum dia apa dia? Hukum dia zahir seperti orang kafir. Hukum dia seperti orang kafir. Abbas ni terlibat dengan badan ni bukan perang. Dia bagai kalau kita kata tukang masak, bagai peramal. Jadi dia termasuk orang yang mana kena tanda. Dan Nabi muamalat dia sama dengan orang kafir. Kena bayaran yang sama. Bayaran yang sama. Pas orang Islam mati kan? Lepas ni dalam surah An-Nisa. Orang Islam yang duduk di Mekah, yang tidak hijrah, dia tidak ada keuzuran untuk hijrah. Dia tidak hijrah. Dia masa Badar dia berada di pihak orang kafir, mati kerana kena panah, kena apa dia? Peluru sesak. Kena, tidak sengaja ke tak? Bagaimana hukum dia? Allah senang sendiri turun ayat kan? Bagi tahu. Allah tak buat hukum. Wa ma'wahumun nar. Tempat mereka dari neraka. Tempat mereka dari neraka. Sebab tu kita tidak ada niat. Kita bukan niat nak lawan, kita keadaan terpaksa. Tak ada nilai. Tak ada nilai. Kita tak ada niat pun. Tapi sebab
Kedudukan kita tu bersama dengan musuh dari 1000 orang, kita masuk, kita memperamalkan orang kafir ni, kira bantu orang kafir dah. Mari tu dengan bilangan angka tu tambah kita duduk dalam tu kan tak, walaupun sebagai tukang masak ke, tukang ambil air ke, tukang jaga kuda ke tak, dia kata masuk tolong orang kafir dah. Tolong orang kafir dah. Dia kalau mati dalam perang tu masuk neraka. Masuk neraka. Walaupun hati tak, tentu sekali tidak. Bukan munafik. Abbas ni bukan munafik. Dia tengok zahir pun muamalah macam orang kafir, bila mati pun tak nak masuk dalam neraka. Tak nak masuk dalam neraka. Dan ni ayat ni isyarat pada orang Mekah yang masih lagi tidak hijrah. Yang masih lagi tidak hijrah. Macam-macam alasan. Yang Allah Taala bagi illal mustad'afin, maka golongan-golongan yang lemah yang tidak ada halah untuk hijrah. Seperti mana kanak-kanak, wanita-wanita tua, orang tua yang sakit, yang tidak boleh gerak, yang tidak boleh nak cari halah untuk hijrah. Ada pun orang yang mana duduk dia ilal, nak buat alasan kerana keluarga, kerana rumah, kerana kebun tak siap dak. Sebab tu kata ujian, dunia ni tempat ujian. Dia ada unsur ni semua ni. Sebab tu kita ingat jangan mudah. Allah nak bagi tahu kamu ingat boleh masuk syurga mudah-mudah. Boleh masuk syurga mudah-mudah. Allah nak bagi tahu orang yang mana tidak hijrah, orang yang beriman, tengok beriman walladzina amanu walamnya, tapi tidak hijrah. Tidak ada bagi kamu tak apa-apa kelebihan tak berkenaan dengan wilayah orang Islam, sehinggalah mereka hijrah. Wa in istansarukum, ini kembali sebenarnya wa ni istinah. Sekiranya orang Islam tadi tak, yang mana yang hijrah dan juga yang nusrah tadi. Wa in istansarukum fid din fa alaikum. Bila orang lagu ni ada sifat hijrah, ada sifat nusrah. Bila mereka minta pertolongan tak dari bab agama ni, fa alaikum, maka wajib ke atas kamu nusrah. Wajib ke atas kamu untuk bantu. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali di antara kamu dengan mereka ni ada sudah perjanjian tahalluf dah dengan mana-mana negara kafir, kabilah-kabilah kafir dak, Arab-Arab Mekah ni sekitar tu yang sudah ada perjanjian dah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua kerajaan ni. Bila berlaku perbalahan di kalangan orang Islam secara individu ke tak, maka kena tengoklah, kena tengok. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah tetap apa yang kamu buat jelas. Walladzina kafaru, sebab apa Allah Taala bagi tahu, sebab orang kafir ni ba'dhum awliya, mereka ni tak saling membantu sesama mereka. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kamu tak buat seperti ini, Allah Taala bagi tahu, kamu tidak hijrah, kamu tidak nusrah, kamu tidak membantu sesama Islam, dan kamu tidak tolong orang Islam, maka Allah Taala bagi, kalau kamu tak buat lagi, maka takun fitnatun, akan jadi fitnah di atas muka bumi ini. Gapo fitnah sini ni? Tersebar syirik, tersebar dak batil ni. Dia akan berlaku kerosakan yang sangat besar. Walladzina amanu, sekali lagi dia orang yang mana beriman, dia berhijrah, dia berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Dia juga walladzina aw wa nasaru, dia orang yang mana tolong bagi nusrah, seperti mana muhajirin di Mekah, ansari Madinah. Ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah orang mukmin yang hak, yang sebenar-benar, yang sebenar-benar. Bagi mereka keampunan dan rezeki yang mulia. Walladzina amanu min ba'du hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum, dia orang yang beriman selepas tu, kemudian mereka hijrah, dia berjuang bersama kamu, maka itulah orang kamu. Jadi orang kita lalu tak, jadi orang kita sebelum ni tak hijrah tak, bila mereka hijrah baru jadi orang kamu, baru jadi orang kamu. Wa ulul arhami ba'dhum awla ba'd fi kitabillah. Ini ayat ni ayat akhir tu untuk batalkan apa dia persaudaraan Nabi, ya Nabi tetapkan masa mula-mula hijrah. Semula hijrah kan Nabi persaudarakan dengan Muhajirin dengan Ansar. Jadi bila turun ayat ni kan wa ulul arham, jadi Allah Taala bagi tahu kedudukan sebenar. Tak, kaum kerabat ni lebih utama sesama mereka mengikut kitab Allah. Jadi sebelum ni kan dia Nabi persaudara itulah yang lebih utama, yang lebih utama. Jadi bila turun ayat ni Allah Taala betul semula. Itu untuk satu waktu dulu, untuk satu waktu, untuk wujudkan kesatuan pada para sahabat ni. Jadi bila mari anak beranak belaka, maka kembali semula pada asas, pada asas. Seperti mana kita sekarang kalau kita nak ambil ibrah apa yang berlaku, cara Nabi buat kan, bila kita mari sekarang ni, sepatutnya nak kita ni berkenaan dengan amalan kita, kehidupan seharian kita, kehidupan kita kan, sebenarnya anak beranak kita paling utama. Patut kita hidup dengan, kita kena ada hubungan dengan pak saudara kita, dengan sepupu kita. Ini kena tanya khabar belakang ni. Sepatut hari ni boleh tahu lalu ni keluarga demo berapa orang tak mari semaya ni, tahu belakang.
Sepatut hidup gitu. Sebab tu dia suruh hidup dalam komuniti kita ni. Dia sistem iqal ni. Sistem iqal. Tapi kita dipecah-pecah gini. Kita bukan pecah. Kita bagi tahu orang barat telah pecahkan kita ni. Tak dengan border-border Islam ni putus. Kita dari sudut individu pecah juga dengan kehidupan yang kita sekarang ni. Kita sepatut hidup mengikut sistem iqal kita. Sistem yang mana tak bila berlaku perbalahan, berlaku kematian, sengaja tidak sengaja langgar orang, tepuh orang ke tak, maka yang bertanggungjawab siapa dia? Orang bunuh tu tak, dia ayah dia, tok dia, pak saudara dia, sepupu dia. Yang mana yang terlibat dengan dia ni, ini keluarga kita. Keluarga ni sebenarnya kita nak bina, nak bina apa dia? Untuk satu ke Islam ni dia kena hak ni bersatu dulu. Dia kena bersatu dulu. Islam nak lagu ni. Tak. Baru kita dapat tahu lagu mana keluarga demo berapa orang. Tak. Huk jaga semaya, huk tak jaga semaya. Kita boleh tahu dengan sistem ni. Sebab dia melibatkan ekonomi. Dia melibatkan ikatan hukum jenayah ke apa kan. Dengan keluarga ni kita ada dah. Dalam kitab fiqh semua siap berlaku dah. Cuma kita tidak praktik benda tu. Tak ada dah. Kita pecah-pecah, kita duduk masing-masing. Jadi sistem kapur ni, kita jadi sistem kapur gini. Jadi sekarang ni buat lagu mana? Buat bagi rumah je lah. Bagi rumah. Tak kita buat apa dah bahagian-bahagian dalam rumah kita. Satu orang ni ambil tanggungjawab berapa butir rumah. Yang tidak ada kaitan dengan kita dengan hukum dengan apa dia? Anak beranak, bukan hubungan silaturahim. Jadi hubungan sekadar jiran, sekadar sesama Islam. Seperti mana Nabi di Madinah kan? Tak boleh, sistem tu tak ada. Sebab sebahagian keluarga besar duduk di Mekah, tak masuk Islam lagi. Jadi orang muhajir pergi Madinah tak ada keluarga kan? Keluarga. Sebab tu Nabi persaudarakan dengan Ansar. Jadi tupai kabilah Ansar. Jadi keluarga Ansar. Jadi libat keluarga Ansar. Jadi bila mari orang Mekah ni hijrah belakang, maka kembali semula pada sistem keluarga-keluarga kita. Sebab sistem keluarga ni dia besar, dia bukan sekadar Islam, dia keluarga ni dia main peranan besar. Dia nilai ukhuwah kan, dengan keluarga ni dia besar. Dia Islam ra'i kan benda ni. Dia Islam suruh hidup kan benda ni. Islam subuh ke ada hubungan dengan ayah, hubungan dengan anak, hubungan dengan cucu, hubungan dengan pak saudara, hubungan dengan sepupu ni, semua hubungan ada nilai. Dia lebih masuk akal kan? Tak, kita boleh tahu kan ni sepupu kita, ni anak mak saudara kita kan, dia tahu je, dia ada terasa lah hubungan tu. Daripada orang Islam biasa yang tidak ada hubungan kawan kerabat dengan kita ni. Jadi benda ni perlu dikuatkan. Islam kuatkan benda ni. Benda ni. Bila semua hijrah ni, maka turun semula ayat ni, wa ulul arhami ma'duhum aula bi ma'din. Dak kaum kerabat ni lebih utama sebenarnya untuk kita bina hubungan. Untuk kita bina sebuah keluarga besar ni yang ada hubungan darah ni. Yang lebih utama. Dia lebih kukuh, dia lebih payah untuk pecah belah. Dia akan ra'i kan. Dak nak marah ke sepupu ni sebab mak saudara. Dak bengang kau nak marah ke dia ni sebab pak saudara, sebab mak saudara. Ataupun kerana nilai sepupu kita sendiri. Dia kasih sayang lebih mudah dibina, dia ikut perpecahan lebih susah digugat berbanding orang yang tidak ada hubungan. Ini Islam dorong kita. Tapi kita pilih cara hidup kita sendiri. Kita nak buat legasi kita sendiri dengan cara kita sendiri. Pas kita juga punah. Tak, kita juga rugi. Hidup jadi nafsi-nafsi. Dan bagaimana untuk satukan umat ni? Benda ni tak boleh bersatu. Sedangkan fitrah, Islam kan fitrah. Dalam nak menyatukan pun ada fitrah juga. Innallaha bikulli syai'in alim. Tengok Allah Taala sudah ayat. Innallah, sesungguhnya Allah tentang segala sesuatu alim. Surah kita sambung semula. Surah. Benar nak baca Ali Imran sebab Baqarah ni baki tu Hudaibiyah dah tu. Hudaibiyah. Nah, Ali Imran ni Uhud ni. Uhud dulu, lepas tu kita baca Ali Imran, Uhud, lepas tu Ahzab tahun keempat. Dan lepas tu kita kembali pada Baqarah. Sebab Baqarah ni akan sama dengan Mumtahinah. Tak berkenaan keluarga, berkenaan dengan. Kita baca Ali Imran. Sebab sekarang ni dah Badar sudah habis dah. Orang Mekah dah balik dah, kena tebuh balik dah. Mereka Yahudi secara siap-siap buat main peranan. Pergi cocok tak orang Mekah ni. Boleh kalah buat demo. 1000 lawan 300 tak apa. Yahudi duk pakai dah. Yahudi main peranan. Sehingga berlaku Uhud, sehingga berlaku Ahzab. Jadi Allah SWT dedah kan pada kita. Jadi kita baca Ali Imran dulu.
Baqarah tu baki tu kita baca bila sampai masa dia, sebab haji ni apa dia? Tetap Hudaybiyah lepas tu berlaku Ahzab pula. Akhir berkenaan riba pun akhir dah, lepas Hudaybiyah dah. Dari surah Baqarah tu. Jadi baru kita nampak bila ayat riba tu diturunkan. Sekarang ni tidak lagi. Sekarang ni dibiar, bukan kata halal. Sila tidak pernah halal. Arak bukan halal, tapi tidak disentuh. Kita kena faham konsep. Tak konsep. Riba haram dah, riba apa? Zina haram dah, bunuh orang haram di Mekah lagi. Tak makanan babi ke apa haram di Mekah lagi. Darah-darah kau. Tapi berkenaan dengan benda yang mana ketagih, seperti mana arak, seperti mana riba yang melibatkan, tak payah orang nak lepas ni kan tak? Istilah tak cash ni. Cuma riba sudah di situ. Tidak ada kebaikan langsung. Dari ayat Madinah kita baca kan tak? Allah Taala bagi tahu apa yang kamu usaha dengan riba di sudut ekonomi kamu untuk maju ke ekonomi kamu, Allah Taala di sisi Allah tu tidak akan meningkat ekonomi kamu. Di sisi Allah. Jadi tu ayat Madinah tu dah bagi tahu dah. Sebagai isyarat. Seperti mana arak lah. Seperti mana arak diberitahu dah. Mudarat dia, arak ni bagi mudarat, tapi manfaat dia ada juga. Kinayah bahasa gitu. Tapi bukan maksud dia halal, dia tidak dijelaskan, tidak dituangkan ayat. Jadi bila tidak dituang ayat, jadi sahabat masih tagih lagi, minum lagi lah. Tapi sahabat fitrah molek kan, tak minum arak dah kan. Macam Sayyidina Umar, Osman radhiyallahu anhu, Abu Bakar, dan Nabi memang tak pernah minum arak. Kita baca surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran ni pun ajib kan. Ali Imran, keluarga Imran ni keluarga Nabi Musa, Nabi Isa AS. Tak, Imran itu dia. Imran itu Nabi Isa AS. Jadi mak dia Maryam tu anak Imran. Nabi Musa ni anak Maryam. Dia Allah SWT nama ke surah kedua kan, adik-beradik hamil ni dengan surah keluarga Ali Imran. Termasuklah Zakaria, Yahya ni keluarga Imran belakang ni. Berapa letak keluarga Imran ni? Mana 114 surah kan? Kita ada surah Nuh, kita ada surah Muhammad, surah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Muhammad, surah Nuh, surah Ibrahim. Surah ni Allah letak belakang. Surah kedua surah Ali Imran. Dan Ali Imran ni, Imran tu sendiri kita tak tahu. Ali Imran kita tahu. Ali Imran ni Yahya, Zakaria, Isa, Maryam. Ini keluarga Imran. Tapi Imran tu sendiri siapa dia? Tak tahu. Nabi ke? Siapa ke? Kita tak tahu. Dalam hadis tidak ada bagi tahu. Dia gharib lah. Baqarah Ali Imran. Baqarah Ali Imran. Lepas Ali Imran An-Nisa. Tentu dah kita bagi tahu kan, nama surah ni ilmu. Allah SWT tidak tak nama surah ni saya saja. Seperti mana Baqarah kita bagi tahu kan, bukan saya saja. Bukan Baqarah ni letak nama Baqarah surah yang begitu besar ni kerana ada cerita Baqarahnya. Tak. Quran bukan sekadar mana surah Baqarah di nama Baqarah kerana ada kisah Baqarah, tidak. Kisah banyak kan, kisah lebih hebat lagi banyak. Dari sudut zahir dia ayat kursi lebih hebat lagi. Dia Nabi sendiri bagi tahu azamu ayat paling agung sekali. Sepatut kursi. Kisah Ibrahim ada, kisah malaikat ada, surah malaikat tak ada. Malaikat kan hebat kan, cerita mula-mula malaikat. Tapi tidak, Allah Taala tak Baqarah. Tentu dah ada hikmah dia. Dan kita bagi tahu dah memang sesuai dengan Baqarah. Dengan maksud ilmu, dengan maksud taslim. Sebagai simbol taslim yang utama. Taslim utama ni Baqarah, lembu. Sebagai Al-An'am, mewakili An'am. Sebab tu kita akan baca surah haji kan. Haji kan ibadat utama kita kan. Haji dengan Al-An'am tak boleh dipisahkan. Haji. Sebab tu ada surah haji. Surah haji satu surah. Sebab tu orang nak buat haji umrah kan, dia kena tadabbur surah haji tu. Baru kita nampak gapo dia Allah Taala nak bagi tahu maksud haji ni. Baik ada rukun, kita ada rukun iman, rukun Islam kan tak? Tak ada nama rukun ni, tak ada surah semaya, tak ada surah puasa, tak ada. Tak. Secara jelas lah, walaupun Fatihah dipanggil surah semaya, tapi dalam Quran ada surah haji, ada surah. Tentu dah ada gapo dia, ada hikmah dia daripada min ladun hakimin alim. Dan ini surah Ali Imran. Ya Ali Imran. Kenapa hikmah dia? Dan Nabi bagi tahu Baqarah Ali Imran sama ya. Tak. Surah yang bahasa dia lebih kurang sama ya. Kalau kita tak ngapa Quran tak tahu intonasi dia lebih kurang sama. Lebih kurang sama.
Cuma bab Ali Imran. Ali Imran ni dia sambungkan dengan Baqarah. Allah SWT nak bagi tahu pada kita, nak bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab keadaan Nabi ni lebih kurang keadaan seperti mana Nabi Isa alaihissalam. Ditentang oleh apa dia? Oleh Ahlul Kitab, oleh orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qunaiqah. Jadi keadaan Nabi mari ke Madinah ke, hijrah ke tak? Dengar berita kedatangan Nabi ni sudah maklum dalam kitab Taurat. Yahudi pun, ulama-ulama mereka pun hijrah ke Madinah ni, tunggu Nabi akhir zaman. Jadi bila Nabi mari je, bukan daripada keluarga mereka tolak Nabi kanan tu. Dan mereka cuba sembunyikan kebenaran ni. Mereka cuba sembunyikan. Ni ulama-ulama Yahudi. Jadi keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya telah berlaku pada Nabi Isa alaihissalam, keluarga Ali Imran. Sebelum Nabi Isa lagi keluarga Ali Imran. Kita tahu kan? Tak. Yahudi ni telah sesat dah. Dari sudut agama mereka telah tahrif, ubah. Lepas dari sudut akidah pun sampai mereka dakwa Uzair tu anak Allah. Dari sudut akidah pun tak, mereka rosak. Jadi keluarga Ali Imran ni contoh yang dijadikan contoh oleh Allah SWT kepada Nabi kita dan kepada kita. Ini keluarga yang mana apa pun keadaan, apa pun situasi, mereka tidak terkesan. Yang mereka terkesan dengan kitab Taurat. Ni orang contoh berpegang teguh dengan kitab Taurat. Sebelum ni kan Taurat dulu, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, mereka berpegang teguh dengan Taurat Nabi Musa. Tak terkesan. Dan tentu sekali ulama-ulama Yahudi pada zaman mereka ni kritik mereka macam-macam. Tuduh mereka keluarga yang mana sesat, ahli bid'ah, semua macam-macam tuduhan. Mereka telah dihinakan sekian lama. Apatah lagi lepas tu pula Allah SWT lahirkan apa dia? Maryam alaihissalam, lahirkan Nabi Isa ni tanpa ayah pula. Yang mana kelahiran Nabi Isa alaihissalam ni sudah termaktub dalam Taurat dah, seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi keadaan Nabi keluarga Ali Imran ni yang begitu teruk dihina sepanjang masa, dia kerana berpegang teguh dengan Taurat, mentauhidkan Allah SWT, tidak syirik dengan Allah SWT, ajak orang berpegang teguh dengan Taurat, dengan sunnah Nabi Musa AS. Mereka telah dihina sekian lama. Lepas tu pula kan Allah Ta'ala uji keluarga ni. Maryam lahir apa dia? Seorang bayi tanpa suami pula. Bayangkan, ni kemuncak dalam mereka kerana berpegang teguh dengan Taurat, berpegang teguh dengan Islam. Mereka telah dihentai dah sebelum ni, tak ikut orang meramah, tak ikut ulama-ulama semasa pada zaman itu. Tiba-tiba berlaku kelahiran begini. Sebab tu Yahudi ambil peluang, ulama-ulama, walaupun dia tahu Nabi Musa ni benar dan Nabi Isa ni benar, tapi oleh kerana Nabi Isa ni tak lahir daripada kumpulan mereka juga, sebab tu mereka cuba taswihkan, cuba burukkan Maryam, dituduh pelacur. Nabi Isa dituduh sebagai anak luar nikah. Ini ya, sampai sekarang kan Yahudi tuduh Nabi Isa ni, sampai sekarang. Tuduh itu di main, siapa dia main ni peranan ni? Ulama-ulama Yahudi. Jadi Allah SWT nak bagi tahu, orang yang mana dokong Allah, orang yang mana pertahankan ni, Allah akan muliakan. Jadi sebab tu Allah Ta'ala letak dalam Quran kita ni, keluarga ni sebagai contoh, nak isyarat pada kita, siapa dia berpegang teguh dengan tauhid, berpegang teguh dengan sunnah Nabi ke dah, maka Allah Ta'ala akan mulia walaupun seluruh dunia nak hina dia. Dan dalam surah ni ada ayat, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Surah ni kemuliaan. Kita boleh nampak dia ada ciri-ciri ni. Dan ini secara tidak langsung surah Al-Imran bagi isyarat pada Nabi SAW supaya berpegang teguh, jangan peduli dengan ulama-ulama Yahudi. Jangan peduli. Ni contoh kamu ada dah. Ali Imran ni contoh terbaik. Orang yang mana mentauhidkan Allah dan ikut sunnah Nabi Musa, tidak terkesan dengan keadaan walaupun ditashwihkan macam-macam, dituduh macam-macam. Dia berlaku pada keluarga Ali Imran pula, lahir daripada keturunan dia ni Maryam alaihissalam ni. Apa dia? Seorang anak tanpa satu orang lelaki kan. Ini perkara yang mana kemuncak, mana peluang untuk kata buruk kan tak, kau bertambahan. Dia sudah pelacur. Maruah keluarga Ali Imran ni begitu sekali dihina, tapi Allah Ta'ala bila buat putusan untuk mulia kan tak ada siapa boleh hina. Sehingga dia di surah ni kan, dia letak surah kedua selepas Baqarah, dan nama surah ni nama Ali Imran. Sedangkan orang dia tidak ma'ruf. Tapi Allah nak bagi tahu pada kita bagaimana Allah kalau nak muliakan satu orang tu, keluarga tu kan, tak siapa boleh hina. Dia Firaun, walaupun asbab-asbab kemuliaan semua ada kan, hina kan, Ali Firaun, keluarga yang hina.
Tapi awak ni Ali Imran ni keluarga yang mulia. Dia siapa dia buat mulia ni? Allah Subhanahu taala. Dia Allah lagu mana tengok? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Hanya Allah yang Maha Mengetahui. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mula dengan penuh gagahan. Allah siapa dia? Tidak ada tempat bergantung malaikat dia. Dialah Hayyul Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang Maha hidup, yang menstabilkan segala kehidupan. Allah, dia yang menghidupkan segala sesuatu. Dia yang menstabilkan. Qayyum. Qayyum kita ni boleh bangun ni sifat Qayyum Allah SWT. Berkait dengan sifat Qayyum Allah SWT. Qayyum kita nak faham ni elektrik ni. Tak. Bukan nyala tu sebab dia nyala, pesen dia nyala tak. Dia ada ta'yid daripada elektrik tu. Dia ada walaupun kita tidak nampak, walaupun kita tidak serah. Dia panggil apa? Qayyum tu. Tu Qayyum. Dia kita kan boleh hidup, boleh bangun, boleh jalan, boleh pergi mari, boleh. Semua tu kerana Allah, sifat Allah SWT. Bantuan daripada Allah, ta'yid daripada Allah yang bersifat Qayyum. Dia bukan setakat Maha boleh hidup kan, tapi dia sentiasa menyebabkan satu orang hidup tu sifat dia. Bayangkan baru kita faham bagaimana Allah SWT melakar. Makhluk ni 7 bilion, 8 bilion ni, dia yang kontrol belakang. Jatuh, darah gapo dia, telinga gapo kan, ada doktor pecah kepala ni pakar bagi telinga saja, pakar nak jadi tu. Tapi Allah SWT, tu pun pakar sama mana pun Allah SWT juga buat. Allah SWT atur belakang. Ni Allah itu. Nazzala alaikal kitaba bil haq. Dialah yang menurunkan kepada kamu kitab dengan hak, bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqan lima bayna yadayhi, yang mana Quran yang diturunkan pada kamu wahai Muhammad telah benarkan kitab sebelum ni. Kitab apa dia? Kitab Taurat. Dia siapa turunkan Taurat? Wa anzalat Taurat. Dia juga yang turunkan Taurat, dia juga turunkan Injil. Min qabl, sebelum ni, sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk pada manusia. Wa anzalal furqan, dia yang menurunkan Furqan. Takkid demi takkid, tetap penurunan kitab daripada Allah Subhanahu taala supaya kita perhati. Perhati. Jadi beritahu pada ahli kitab belakang ni, ahli kitab orang Yahudi Madinah, dia juga orang Islam di Madinah, yang menurunkan Quran ni siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah yang sama yang menurunkan Taurat, Allah yang sama yang menurunkan Injil. Walladzi innal ladzina kafaru bi ayatina, semua kufur dengan ayat Allah, lahum adzabun syadid, bagi mereka azab yang sangat keras. Wallahu azizun dzuntiqam, dia Allah ni aziz, maha perkasa. Dzuntiqam, pembalas dendam, pembalas. Dzuntiqam ni yang rapas mula nikmat yang diambil, yang dia telah beri kerana tidak disyukuri, tu dzuntiqam. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ard, sesungguhnya Allah SWT tidak tersembunyi pada dia sesuatu apa pun, sama ada di bumi ataupun di langit. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha, dialah yang jadikan kamu, bentukkan kamu ketika mana kamu duduk dalam rahim mula ni. Muka siapa sepetuk ke, petuk belah ayah ke, belah mak ke, Allah yusawwirukum fil arham kaifa yasha, sebagaimana dia kehendaki. La ilaha illahu, tidak ada tempat bergantung malaikat dia. Dia ni Al-Aziz Al-Hakim, maha perkasa, maha bijaksana. Huwallazi, sekali lagi, dialah yang menurunkan kepada kamu kita minhu ayatun muhkamat, ada di antara dalam kitab ni, dalam Quran ni ada ayat-ayat yang muhkamat, yang sangat jelas, yang sangat jelas. Wa aqimus salah, jelas. Tentang kiblat jelas, ayat yang sangat jelas, hukum-hukum yang sangat jelas. Hunna ummul kitab, dan itulah kebanyakan yang ada dalam kitab. Wa ukharu mutasyabihat, dia ada ayat mutasyabihat yang tidak jelas, mutasyabihat yang tidak jelas. Mutasyabihat ketika mana surah ni diturunkan, apa dia ni? Kita jangan terperangkap dengan masa kita. Zaman kita mutasyabihat kita balas sama-sama kita kan. Salafi aswaja apa kan? Mutasyabihat apa dia? Tetapi Allah yang dibahas ke istawa alal arsh, itu dipanggil mutasyabihat. Yadullah, dalam Al-Quran kata yadullah, tangan Allah, fawqa aydihim. Ini dipanggil ayat-ayat wajah Allah. Ini ayat mutasyabihat. Ini tak ada, ni kita kena gambarkan ketika mana Nabi daripada sahabat ni. Ayat-ayat begitu dia bukan ayat mutasyabihat di kalangan mereka. Mutasyabihat ni Allah Taala bagi tahu, fa ammal ladzina fi qulubihim, Allah bagi tahu ada pun orang yang ada penyakit dalam hati mereka, ada zaigun, ada penyakit. Fayattabi'una ma tasyabaha, maka mereka akan cari apa yang ayat-ayat yang tidak jelas ni, ibtigha al-fitnah, untuk timbulkan fitnah. Dia wa bertira atau dia untuk tanya kan tentang bila benda tu berlaku, takwil lah. Ibtigha at-ta'wil. Ini ni mutasyabihat. Ketika mana Quran diturunkan, baik di Mekah ataupun di Madinah sekarang ni, gapo dia orang-orang kafir timbul ke isu sama?
Mutasyabihat di sisi mereka ni seperti mana alif lam mim, seperti mana ba'udah. Tak. Apa Allah Taala nak ni? Kasih ba'udah ni kata Allah kalau ni. Ni. Ini mutasyabihat bagi mereka. Mutasyabihat bagi mereka, enggak boleh lagi. Bila Nabi kata, kalau kamu derhaka kepada Allah, Allah Taala akan tunggu azab. Bila azab? Bila azab? Ni tahun lepas lagi, 7 tahun lepas lagi. Bila nak lagi? Ini perkataan bagi mereka ni tak jelas. Cakap lagu ni. Mutasyabihat bagi mereka azab di akhirat, tetap akhirat. Jalla qad asatirul awwalin. Tak bagi-bagi dongeng yang belaka. Ini mutasyabihat bagi mereka. Jadikan isu yang Nabi janjikan 4 tahun lepas, 9 tahun lepas, 7 tahun lepas ni, tak kalau kami derhaka tak ada berlaku apa-apa. Tak ada apa-apa. Ini yang Allah SWT bagi tahu kepada kita. Fa amalna, orang yang mana ada penyakit dalam hati mereka, kan? Dia tak yakin dengan janji, dengan nusrah Allah, dengan bantuan Allah, seperti mana Nabi bagi tahu. Dan Allah SWT bagi tahu, kalau kamu beriman dengan Allah, arak semua akan tunduk. Ajarkan. Ini mutasyabihat bagi mereka ni. Janji-janji Allah. Jadi mereka beli macam orang sekarang ni, kan? Lepas ni akan berlaku azab, kan? Orang munafikin apa dia? Kritik Nabi. Tak, bila Nabi kata batu ke terbit cahaya, Nabi kata apa dah? Rom akan jatuh. Orang Islam takbir belaka Allah Akbar. Kata batu lagi keluar cahaya, Nabi kata Parsia akan jatuh. Orang Islam takbir. Orang munafik kata apa? Allah agah. Buah besar. Kata pada Nabi. Tak, kita nak pergi berok tak boleh. Ya kecek Rom jatuh. Betul? Sikit baru. Madinah tu berapa orang baru Islam. Tak. Kalau kita sekarang ada kita raya. Betul, kalau kita pergi teguhan ni, kan tak? Amerika akan jatuh pada kita. Rusia akan jatuh pada kita. Tak. Sekarang ni kalau kita kata kalau kita ikut ni, kita sendiri sama kita kata, oh, kecek besar dia. Janji Allah terbuka sampai hari kiamat. Siapa dia berpegang teguh dengan kitab Allah, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala akan tundukkan semua orang. Allah Taala bagi tahu wa'adallah. Tengok surah An-Nur, wa'adallahu allazi. Allah je. Bukan kita minta janji tu. Allah janji daripada pihak diri dia. Dia akan bagi tamkin. Tapi syarat dia apa? Atiullah wa atiur rasul. Tak apa dah rasul. Ini mutasyabihat bagi orang yang ada penyakit dalam hati mereka ni. Mereka timbulkan ayat-ayat begini, kisah-kisah begini, tawaran-tawaran, janji-janji begini ni mereka buat nganying. Yang mana orang tamada kata, yang ni yang menyebabkan orang jauh daripada Nabi, daripada Quran. Mereka anggap ini benda-benda yang mana tak jelas. Benda-benda tak jelas. Ini mutasyabihat. Sebab tu wama ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwil bila berlakunya benda tu, bila berlaku janji tu, bila yang diberitahu. Malaikat Allah. Sebab tu kita tasbih ayat gini, sebab kita tengok dalam surah Araf, kita baca dah surah Araf. Bila Allah Taala guna takwil dalam Quran, kan tak semua tentang apa dia? Tentang azab, tentang kiamat. Ayat berulang, hal yang zuruna illa ta'wil. Tidaklah mereka tunggu malaikat ta'wilah. Wa ma ya'lamu ta'wila illa Allah. Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqul ladina nasuhu min qabluka. Semua ayat-ayat ta'wil dalam Quran. Sebab tu kita tengok Quran, tafsir Quran dengan Quran paling mudah sekali. Sebab tu bila Allah kata wa ma ya'lamu ta'wil, tidak ada yang tahu tentang ta'wil dia, malaikat Allah. Malaikat Allah. Gapo dia ta'wil tu? Seperti mana ayat yang Allah Taala guna pada tempat lain. Hal yang zuruna illa, mereka ni orang kafir Mekah ni, mereka tidak tunggu malaikat ta'wilah. Allah Taala yauma ya'ti ta'wilu, hari berlaku ta'wil dia tu. Berlaku apa dia? Berlaku azab. Berlaku azab. Dia tentu dah. Tetapi bila nak mari perkara gapo dia? Janji Allah, ancaman Allah bila nak mari azab. Nabi pun tak tahu. Tak ada orang tahu. Sebab tu Allah ramai yang lamu tahu. Tidak ada yang tahu tentang ta'wil. Bila berlakunya janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah, azab-azab Allah tu, malaikat Allah. Malaikat Allah. Sebab tu kita tahu waw ni warasikhun ni, waw ni wa istinah. Dia orang yang mana rasikhuna fil ilmi, dia orang yang mana ilmu dia kemah, dak mantap ilmu dia ni, akan berkata kepada dia, amanna bi, kami hanya beriman dengan Allah SWT. Bila janji-janji dia mutasyabihat tidak jelas tu, tak boleh nak jelas kan? Jadi bukan perkara mutasyabihat tu hak tu tidak timbul. Masa Al-Quran diturunkan benda tu tak timbul. Ni timbul kemudian, zaman sahabat tak timbul, zaman tabi'in tak timbul. Zaman hak kita nak balah ni tak timbul. Dan mutasyabihat kalau dalam Quran hak paling sahih kan alif lam mim, alif lam mim kaf ya ain sa, ni tak jelas. Ini hanya Allah yang Maha mengetahui. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Dia warasing ni wa istinah. Dan ini pun tafsir di kalangan mufassir juga, bukan daripada modal kita.
Hak ni lebih sesuai sebenarnya. Bila kita gabung penggunaan takwil lah dalam Quran. Jadi bukan takwil, istilah takwil ayat mutasyabihat yang kita panggil mutasyabih yadullah. Gapo dia? Bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah. Tu ni orang tak catch it. Orang yang ada kebesaran, takut pada Allah ni. Nabi tak pernah dah catch tetazak. Tu tetazak Allah. Dan kita bagaimana kita nak tahu? Tak ada jalan. Kalau kita orang kita tak tahu. Tu boleh gambar dah ayah saya lagu mana. Tak tengok ayah kita. Ayah sama makhluk kita ni tak boleh nak gambar lagu mana. Otak kita ni kalau benda kita tak pernah tengok, kita tak boleh nak gambar. Tak boleh. Sebab tu tajsim. Imam Ghazali sendiri bagi tu. Imam Ghazali dia siapa lagi? Tokoh. Dalam kitab dia Imam Ghazali bagi tahu. Tajsim ni akal manusia tak boleh nak tajsim. Tak boleh. Sebab tu seluruh para nabi daripada Nuh sampai ke nabi kita kan, tak ada masalah tajsim. Tak ada masalah tajsim. Bahkan ayat-ayat menunjukkan tajsim ya. Sebab manusia tak boleh nak syirik ya, manusia boleh. Syirik manusia boleh. Tajsim tak boleh. Sebab tu masalah tajsim bukan qadiyah utama dalam Quran. Sebab manusia tak boleh nak tajsim, tak boleh nak menjisimkan Allah tu, manusia tidak ada kudrat. Otak kita ni tidak ada kemampuan untuk tajsimkan Allah. Standard dia. Imam Ghazali bagi tahu. Dia kata orang bagi contoh. Bila Allah Taala kata yadullah. Bila Allah kata tangan Allah. Manusia ada tangan. Dia kata, kita nak tajsim gapo dengan Allah Taala? Bila Allah Taala kata tangan Allah, sedangkan kita tak tahu zat Allah. Kita nak tajsim lagu mana? Kita layar otak tajsim. Ini kata Imam Ghazali. Kalau kita nak layar tajsim, bila Allah Taala kata yadullah ni tangan Allah ni, kita nak kata tangan Allah sepo apa dari kalangan makhluk dia ni. Kalau orang kata zahir ni macam tangan manusia, apa tangan manusia? Manusia je kan ada tangan. Beruk tak ada tangan. Maka bila kata sebut beruk ada, tak boleh tangan Allah apa beruk. Sebab mana tak boleh tangan Allah sebab beruk? Tak boleh tangan semua manusia. Tak boleh. Tak boleh, kita tak boleh nak tasbih ke? Tak boleh. Imam Ghazali bagi kita kecuali gila. Gila itu tasbih. Sebab Allah Taala bagi tahu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang menyerupai dia. Dari dalam kepala kita, manusia ni kita tahu tangan, manusia tangan. Lepas tu beruk tangan. Lepas tu jin ada tangan. Lagu mana tangan jin? Tangan jin tak boleh nak tasbih dah. Tangan jin kita tak boleh nak bayar dah. Tak. Apa malaikat ada tangan? Tangan malaikat ke mana? Apa bayar ni sama-sama makhluk kita ni. Tangan malaikat kita tak tahu, tangan jin kita tak tahu. Apa bagaimana kita nak tasawur kita boleh tahu tangan Allah? Tak boleh, otak kita terhad kan. Otak kita terhad. Sebab tu tajsim dia tak boleh, manusia tak boleh tajsim. Sebab dia perlukan dalil. Dia nak kata Allah supaya gini. Mana dalil dia? Tak boleh. Akal dia tak boleh. Dia kata boleh tengok tu semua selain daripada Allah. Tengok Hindu, tengok Buddha tu. Tengok dewa-dewa dia tu. Dia kata ada dewa, ada gapo ke? Ada orang rapat dengan Allah gapo tak? Tengok tu. Mana dia boleh khoyar dia lagu mana? Hok dia dewa-dewa, hok dia buat. Tuhan-tuhan hok dia buat tak mesti supaya gapo dia? Supaya makhluk atas bumi ni. Tak lagi semua terhad. Hok dia reka, hok dia okey ke tak? Semua ada atas muka bumi ni. Ya tiru ya. Sama ada orang, gajah. Ya cuma dia ubah orang ni tangan banyak semua. Tak boleh, terhad. Manusia tak lagi. Kelemahan manusia, otak manusia terhad. Jadi sebab tu dia bukan isu utama, Tapi sebab tu ayat-ayat begini sebenarnya tu berkenaan dengan kritika-kritika jahiliah orang Mekah, orang musyrikin ni berkenaan dengan bila sebut dalam Quran tentang janji bila kami durhaka Allah Taala tengok bila nak tunggu azab. Hak ni mutasyabih. Hak ni mereka pesendar kan. Bila cerita tentang akhirat begini mereka kata asatirul awwalin. Itu tu bagi dongeng yang belaka tu. Bagi tak nak tunjuk, bagi tak jelas kan, tu bagi mutasyabih ni bagi tak jelas. Bagaimana nak jelas kena ada iman. Bagai bahasa nak faham dengan bahasa iman dia. Bila iman dia tidak ada, iman akhirat tak ada kan, benda ni jadi tak jelas. Jadi ini mutasyabihat. Dan ini yang dimainkan isu oleh orang kafir. Sebab tu perkataan mereka, bila mati hidup semula. Oh pelik kecek lagu ni. Kita hacul lebu ni, dia jumpa Nabi ambil tulis tunjuk pada Nabi SAW. Wahai Muhammad, mendakwa bila tulis kita jadi hacul gini hidup semula. Ini bagi mereka, dia timur kan. Dia buat cerita. Sebab perkara mutasyabihat ni nak beriman, dia tak boleh beriman dengan ilmiah. Dia kena beriman dengan bahasa iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak bagi tahu orang yang kemah ilmu dia bila kait dengan perkara-perkara begini, janji-janji Allah tentang akhirat ni, dia hanya berkata apa? Amanna bi. Kami beriman dengan Allah. Allah bagi tahu begini. Kullun min indi rabbina. Semua ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Janji bantuan Allah, janji nusrah Allah ni pun perkara mutasyabih. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dia tidak ada yang dapat pengajaran mereka ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kemudian doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita sambung.
Ini pun ciri surah Ali Imran juga. Diselangi selepas ayat-ayat Quran, Allah Taala datangkan doa orang soleh supaya kita belajar. Dalam menuju Allah Subhanahu Taala ni, inabah ni dalam doa begini, dan ini kena jadi sifat kita. Sifat kita. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayat tu ruh mutasyabihat. Yang kita tak tahu. Ruh. Kita janji bila nak mari bantu mutasyabihat. Orang buat nganyi ke? Orang ada penyakit ni bila. Kita mutasyabihat kita bila kita pergi tu Allah Taala kita tolong, bila nak tolong lagi. Janji Allah. Ikut Quran Sunnah mutasyabihat.